Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada dalam tahun yang baru, iaitu Hijri, tahun baru. Kita sudah masuk dalam bulan Muharram. Jadi dalam bulan Muharram ini banyak peristiwa yang berlaku, sejarah dalam Islam. Di antaranya, dalam bulan Muharram inilah Umar Al-Khattab menulis ataupun mengadakan takwim orang Islam. Sebelum itu orang Islam ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima takwim ataupun kalender sebelumnya, iaitu jahiliyah. Contohnya nama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Rejab, Syakban dan sebagainya. Itu adalah bulan-bulan, nama itu daripada zaman jahiliyah lagi sudah ada. Jadi bila datang Rasulullah mengekalkan. Jadi hanya ada hari dengan bulan sahaja, tahun tidak ada. Bila satu ketika Umar, zaman Khalifah Umar, berlakulah kekeliruan dalam dokumen. Dalam satu dokumen ada tarikh Muharram, yang satu lagi Muharram juga, tapi tidak ada tahun. Jadi dia tidak tahu yang mana dulu yang mana kemudian, kerana kedua-duanya adalah bulan Muharram. Lalu Umar berbincang muzakarah di antara sahabat-sahabat, ada yang mencadangkan ambil daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencadangkan ambil daripada tarikh tahun hijrah ataupun tahun 1 itu daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan, maka Umar membuat keputusan ambil daripada sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tarikh itu adalah pada dalam bulan Muharram. Maka bulan Muharram inilah Umar membuat kalender, iaitu adanya tahun dalam Islam. Ambil daripada peristiwa hijrah lah. Ini adalah yang berlaku dalam bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini juga disunatkan untuk kita berpuasa. Disunatkan bagi kita berpuasa. Dalam bulan Muharram ini juga Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel. Allah binasakan Fir'aun. Dan disunatkan kita berpuasa hari yang ke-9, 10 ataupun 10 dan 11. Ini di antara peristiwa dalam bulan Muharram. InsyaAllah kita masuk perbahasan dalam kitab Bulughul Maram, Ahadithul Ahkam. Kita dah masuk babul tayamum. Bab pada menyatakan hukum tayamum. Hadis yang pertama, muka surah 45. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birra'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tuhura fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah falyusalli. Wa dhalikal hadis wa fi haditsil Hudzaifah radhiyallahu anhu 'inda al-Muslim ju'ilat
turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'a wa an ali 'indal ahmad wa ju'ilat turabu li tahura. Maksudnya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikurniakan ataupun diberikan kepada aku 5 perkara yang belum pernah dikurniakan kepada seorang nabi sebelumku. Dimenangkan, iaitu yang pertama, dimenangkan aku daripada musuh yang menggentarkan sejauh perjalanan sebulan. Maksudnya digerunkan musuh sejauh perjalanan sebulan, belum bertempur lagi, belum berperang lagi, mereka dah takut dah. Dijadikan bagiku bumi itu tempat sujud dan suci, maka sesiapa yang mendapati sembahyang, maka hendaklah disembahyang. Maksudnya siapa yang hendak mau sembahyang, maka sembahyanglah di mana-mana bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia menyebut akan sisi di hadisnya, maksudnya pada hadis Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu di sisi Muslim, dan dijadikan tanahnya bagiku suci apabila tiada kita dapati air. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali di sisi Ahmad, dan dijadikan tanahnya bagiku suci. Hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dalam Sahih. Hadis ini pertama sekali menceritakan tentang kelebihan Rasulullah mengatasi nabi-nabi yang lain. Kerana Nabi sebut, waqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Maksudnya diberikan kepada aku 5 perkara. Di mana 5 perkara ni, nabi-nabi yang lain, umat-umat yang lain tak dapat kelebihan 5 ni. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan kita umat dia. Adapun nabi-nabi lain, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, tak dapat 5 ni. Apa dia? Yang pertama, nusirtu bi ru'bi masirata syahri. Musuh ni gerun. Sebelum Nabi SAW pergi berperang, mereka dah takut dah. Sebulan perjalanan. Kalau Nabi SAW perang dengan musuh, ataupun umat Islam, sebelum dia nak pergi perang dengan orang, musuh tu dah takut. Sebulan perjalanan, orang dah takut dah orang Islam. Ini di antara kekuatan yang Allah berikan kepada orang Islam. Dengan syarat, apabila mengamalkan sunnah Nabi SAW, mengikut apa yang Nabi SAW buat, maka kita akan dapat fadilah ini. Iaitu musuh akan gerun pada kita, walaupun jaraknya sebulan perjalanan baru sampai, mereka dah takut, gerun. Ini yang pertama. Yang kedua, apa dia? Wajuilat liyal ardu masjidah. Dijadikan kepada aku, bumi ini adalah masjid, tempat sujud. Kenapa? Kerana umat-umat dahulu, kalau nak sembahyang, tak boleh sembahyang tempat lain. Kerana apa? Mesti sembahyang dekat makbad, tempat gereja dia. Ataupun tempat Buddha dia tu, tempat bahala dia. Selain daripada itu tak boleh. Adapun umat Islam, di mana-mana dia boleh sembahyang. Dengan syarat suci. Contoh dia, dekat padang pasir, boleh tak sembahyang? Boleh. Dalam hutan, boleh. Di atas air, naik perahu, naik kapal, sembahyang atas air, atas perahu, boleh tak tuan-tuan? Boleh. Atas awan, naik kapal terbang, boleh. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan juga sebelum ini kita pernah jumpa hadis yang mana Nabi SAW melarang kita sembahyang di tempat najis, tandas, dan juga tempat kandang unta. Itu di antara hadis khusus. Maksudnya selain daripada yang tempat najis, tempat yang Nabi sebut itu, maka dia, dan juga di antara ini tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan. Maka tempat penyembelihan ni dilarang. Sebab apa? Najis, darah. Selain daripada tempat najis, maka dia adalah suci. Di antara yang ketiganya,
Nabi sebut dalam ni dia nak ambil ringkas. Maksudnya dia hanya sebut yang pertama, nusirtu bi rabbi, maksudnya diberikan kegerungan ataupun kemenangan sebulan perjalanan. Musuh dah takut. Yang kedua, bumi ini suci. Dan siapa yang hendak solat dapati, maka dia boleh solat di mana-mana. Dia tak sambung, hadis pendek. Di antaranya lagi, sebagaimana hadis yang panjang, iaitu diberikan Nabi ni syafaah. Dan juga dihalalkan kepada Nabi ghanaim. Ghanaim ni harta rampasan, perang. Dan diutuskan aku ni linnasi amah, iaitu kepada manusia kesemuanya, merangkumi manusia dan juga jin. Jadi 5 perkara ni. Dalam ni disebut 2 kerana dia nak fokuskan berkaitan tentang tayamum. Hadis ni menunjukkan bumi ataupun tanah itu adalah suci. Sebagaimana disebut, waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Tanah ini, bumi ini tempat sujud ataupun tempat semayang, boleh semayang di mana-mana, dan tahura, suci. Sebab itulah di antara perkara yang boleh menyucikan, salah satunya adalah al-ard. Itulah tanah. Termasuk dalam kita gunakan untuk samak. Bab tayamum dari segi bahasa, sebagaimana disebut dalam kitab Kifayatul Akhyar oleh Imam Taqiyuddin, menyatakan at-tayammum ay al-qasdu, iaitu qasad. Itu adalah tayamum. Dari segi syaraknya, ialah menggunakan tanah dalam mazhab Syafi'i yang berdebu bagi menggantikan air disebabkan perkara tertentu, sama ada uzur ataupun musafir disebabkan tidak ada air, dimulakan dengan menyapu wajah dan 2 tangan. Itu adalah maksud tayamum. Dan tayamum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilalahnya pertama sekali dalam Al-Quranul Karim. Nas dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ilal akhir ayat. Jadi saya nak fokus pada ayat yang Allah sebut wa in kuntum marda aw ala safarin, sekiranya kamu dalam keadaan dan jika kamu junub maka bersucilah dengan mandi wajib, dan jika kamu sakit atau boleh kena air, tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran iaitu musafir, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedangkan kamu tidak dapat air untuk berwuduk ataupun mandi wajib, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu separuh muka, iaitu muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan. Ila akhir ayat. Jadi Allah sebut dalam Quran, wa in kuntum junuban fatahharu, sekiranya kamu dalam keadaan junub hendaklah bersihkan. Wa in kuntum maridan aw ala safar, 2 perkara ni. Sekiranya dalam keadaan wa in kuntum marda aw ala safarin, marid aw safar,
Ibnu Abbas kata, wa in kuntum marda au ala safarin, ay wa in kuntum marda fatayammamu wa in kuntum safaru falam tajidu ma'a fatayammamu. Maksudnya apa? Sekiranya kamu dalam keadaan sakit, tayamum. Dan apabila kamu dalam keadaan musafir, tidak dapati air, maka tayamum. Kerana ayat ini sebut, sekiranya kamu dalam keadaan sakit ataupun musafir tidak dapat air. Seolah-olah kita dapat lihat kat situ, sakit, musafir kalau tak ada air. Sedangkan orang sakit, walaupun air ada, dia boleh. Maka Ibnu Abbas menyatakan, wa in kuntum marda fatayammamu. Sekiranya kamu sakit, maka hendaklah tayamum. Wa in kuntum safaru falam tajidu ma'a fatayammamu. Sekiranya kamu dalam keadaan musafir tak dapat air pun boleh tayamum. Maka dalil ini menunjukkan dibenarkan tayamum. Dan ini syarak, ini syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada ikhtilaf ulama. Adakah tayamum itu rukhsah ataupun azimah? Apa maksud azimah? Apa maksud rukhsah? Saya buat contoh macam ni. Orang puasa, bila musafir, dia boleh berbuka. Siapa yang mengambil kelonggaran berbuka, dipanggil rukhsah. Orang musafir juga, dia boleh tak berbuka. Sebab saya musafir tapi naik flight, pergi KL, tapi naik kapal terbang. Jarak kan dah lebih daripada dua marhalah. Maka dah dianggap sebagai musafir. Cuma musafir dia mungkin tak letih naik kapal terbang, lagi-lagilah naik jet peribadi. Dah sampai dekat KL, jadi tak rasa letih apa-apa pun. Jadi saya tak nak buka puasa. Ataupun dia perjalanan biasa tapi dia tak nak buka sebab dia mampu. Maka orang yang ini dipanggil azimah, mengambil azimah. Tu ada beza dia. Apa maksud azimah? Apa maksud rukhsah? Rukhsah ini satu kelonggaran. Azimah ini dia mengambil hukum yang asal tapi dia mendapat dia boleh mengambil rukhsah tapi dia tak ambil, maka dia ambil azimah. Itu dipanggil azimah. Jadi ulama membahaskan bila orang tak ada air ataupun sakit tak boleh kena air, bila ditayamum, adakah dinamakan rukhsah ataupun azimah? Maka itu ada ikhtilaf. Ada kata rukhsah, ada kata azimah. Ala kulli hal, semuanya boleh. Tak ada masalah. Cuma nak letak nama tu. Tapi semuanya adalah kelonggaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dibenarkan dalam sebagaimana ayat tadi menjelaskan boleh. Allah sebut fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam mazhab Syafi'i, sa'id ay turab, iaitu tanah. Tayyiba yang suci daripada najis. Maka dalam mazhab Syafi'i menyatakan tanah yang berdebu. Dan dalam mazhab Syafi'i mentafsirkan yang dimaksudkan famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ay min dekat situ at-tab'id, maksudnya ba'dun, sebahagian, iaitu basuh sapulah wajah kamu dan kedua tangan kamu daripadanya, iaitu daripada bumi, sebahagian daripadanya, litab'id, maksud sebahagian, iaitu tanah saja. Adapun Abu Hanifah, fatayammamu min ay kulliyah, maksud min kat situ kesemuanya, ma zahara minal ard, apa yang zahir di atas muka bumi ini. Imam Syafi'i tadi kata sebahagian je, iaitu apa dia? Khusus tanah saja. Tapi Abu Hanifah dia kata apa? Ma zahara minal ard, termasuklah apa dia? Apa yang zahir di atas muka bumi ini. Termasuklah batu, tanah, kayu. Maka dia boleh tayamum dengan perkara ini. Boleh tepuk dengan kayu, boleh tepuk dengan batu, boleh tepuk dengan tanah. Ini mazhab Abu Hanifah. Dan pandangan mazhab Abu Hanifah juga dan sebahagian pandangan yang lain
menyatakan boleh juga tayamum dari sesuatu yang dibuat daripada perkara ini. Termasuklah dinding batu. Termasuklah cermin yang dibuat daripada pasir. Maka siapa yang bermazhab Abu Hanifah, dia boleh tepuk tayamum dengan perkara ini. Siapa bermazhab Syafi'i tak boleh. Ustaz, boleh tak saya taklid mazhab lain? Boleh tak saya talfiq? Sebenarnya dalam Islam, kita kena faham, hukum ada perbezaan di antara muqallid dengan mujtahid. Kalau mujtahid, bila dia mengkaji, dia menyelidik, last kali dia mendapat bahawa dalam bab ini, yang ini rajih, yang ini paling qaulul aqwa, qaulul zahir, qaulul arjah, maka dia ambil yang itu. Walaupun yang dijumpa itu adalah hampir ataupun sama dengan mazhab lain, tak apa, kerana dia mengkaji, dia mujtahid dan dia berpegang kepada itu, dan dia wajib mengambil hasil yang dijumpa itu yang paling rajih, dia kena ambil yang itu. Ini mujtahid. Adapun muqallid, orang yang tak sampai mujtahid, maka dia dibenarkan untuk taklid mazhab. Kalau dia bermazhab Syafi'i, mestilah ikut Syafi'i kesemuanya. Kalaulah dia itu bermazhab Abu Hanifah, mestilah kesemuanya kena ikut Imam Abu Hanifah dalam perkara itu. Kalau dia nak taklid pada mazhab yang lain, boleh dengan syarat. Yang pertama, apabila ada keperluan. Apabila ada keperluan, maka dibenarkan. Sekiranya tidak ada keperluan, maka tidak dibenarkan. Dan taklid kepada mazhab yang dia nak taklid itu pula, ataupun dia nak talfiq itu pula, mestilah diiktiraf, bukan daripada pandangan yang dikatakan batil ataupun sesat sebagainya. Saya buat contoh. Kita dalam bab wuduk contoh. Dalam mazhab Syafi'i, contoh perempuan batal tak? Batal. Qaulul rajih dalam mazhab Syafi'i, contoh perempuan batal. Imam Ahmad ataupun Abu Hanifah kata tak batal. Kerana aulamas tumunisa yang sebut lams, aulamas dekat sini adalah maksud jima'. Maka tak batal. Katalah kita seorang mazhab Syafi'i, mestilah berpegang sentuh perempuan batal. Bila kita bermazhab Syafi'i, kita kena ikut semua Syafi'i dalam nawaqidul wuduknya, perkara yang membatal wuduknya, dalam perkara sunatnya dan rukunnya kena ikut. Maka dibenarkan. Apabila kita nak taklid, mesti ada syarat. Yang pertama, apabila ada keperluan. Contohnya, kita berada dekat Mekah, tawaf, manusia begitu ramai, sesak, tidak mungkin boleh kita asingkan di antara lelaki dan perempuan ketika tawaf. Maka di situ kita boleh taklid mazhab. Kebanyakan ulama menyatakan taklid mazhab sebelum ini, iaitu taklid pada Imam Ahmad bin Hanbal. Bila taklid mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sentuh wanita tidak batal. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Kerana apa? Ada keperluan. Apa keperluannya? Kalau tidak taklid mazhab lain, akan berlaku batal wuduk kerana sesakkan manusia ramai, maka dibenarkan. Yang tak dibenarkan, mengikut nafsu. Contoh, hari ini saya jadi imam, takbir, Allahu Akbar, letak tangan atas dada. Ustaz, kenapa letak tangan atas dada? Hari ini saya nak bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Esok saya datang, Allahu Akbar. Ustaz, kenapa bawah pula? Saya mazhab Syafi'i hari ini. Esok datang, Allahu Akbar, bawah pusat. Ustaz, macam mana bawah pusat? Hari ini saya Abu Hanifah. Esok Allahu Akbar, lepas tangan. Ustaz, kenapa lepas tangan? Tak, peluk. Saya mazhab Maliki.
Sedaplah boleh tukar-tukar. Hari ni sentuh isteri. Abang tak ambil wuduk ke? Abang mazhab Imam Ahmad hari ni. Pening kepala. Maka tak boleh dalam Islam. Haram. Tak boleh. Ini dipanggil ijtihad bil hawa. Ijtihad dengan hawa nafsu. Tukar-tukar main macam tu tak boleh, haram. Dalam Islam, kalau dia sebagai seorang mustahid, definisi mustahid, ulama mensyaratkan di antara Abdul Karim Zaidan meletakkan beberapa syarat. Di antaranya mesti mengetahui ulumul hadis, ulumul tafsir, ulumul fiqh dan juga lughatul arabiyah dan beberapa nasakh wa mansukh dan sebagainya. Kalau dia tak tahu, maka dia bukan ahli ra', bukan mujtahid. Okey, katalah dia mujtahid, dia pun tak boleh main pindah-pindah macam tu. Katalah kalau dalam bab wudu, bab sentuh perempuan, dia kaji, didapati bahawa sentuh perempuan tidak batal, maka dipegang yang tu, maka dipegang selama-lamanya. Kecuali didapati dalil yang lebih kuat, rupanya tak batal, dia berpindah. Tak apa. Macam dalam mazhab Syafi'i, ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Qaulul qadim contohnya, apabila seorang sembahyang, satu jamaah sembahyang dah bagi salam, datang jamaah yang baru, tak perlu qamat, tak perlu azan, terus sembahyang je tak perlu qamat. Itu qaulul qadim, pandangan yang lama. Bila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dapati di sana ada dalil lebih kuat, maka dia hijrah. Dia mustahid, dia hijrah pandangan dia. Maksudnya dia berpegang pada pandangan yang baru, dipanggil sebagai qaulul jadid. Maka dia kata boleh, walaupun macam kita dah sembahyang isyak tadi, datang satu rombongan lagi, satu jamaah lagi sembahyang lewat, dia buat jamaah baru, ataupun sembahyang seorang, dia boleh qamat. Tak perlu azan, qamat, maka dibenarkan. Ini qaulul jadid. Jadi Imam Syafi'i pun berhijrah, sebab Imam Syafi'i kata, idza sahal hadis fa huwa madhhabuna. Apabila hadis itu sahih, maka dia mazhab kami. Maksudnya pandangan kami. Jadi seorang mujtahid, bila dia dah buat keputusan, dia mengkaji, lalu dia dapati bahawa ini paling sahih, maka dia kena pegang yang tu. Dia tak boleh main tukar-tukar. Seminggu return je. Setiap hari mazhab lain. Last sekali dah 4 mazhab tu dah bosan, nak tukar mazhab Syiah lah sekali. Syiah, tuan-tuan, kalau nak pergi Minang, masuk Pinang wanita, kalau dalam ahli sunnah wal jamaah, ma zahara minha, apa yang zahir daripada wanita itu wajah dan 2 tapak tangan je. Boleh tengok itu sahaja. Tapi Syiah boleh zoom mana-mana dia nak. Saya nak tengok kat sini, dia kena buka tengok. Boleh tengok semua. Halal semua. Kalau ikut mazhab Syiah, tiap-tiap hari pergi Minang anak dara orang. Sebab apa boleh tengok semua? Tak apalah. Saya nak pergi Minang part lain pula. Lepas satu-satu dia tengok, satu kampung dia raun. Sedap macam tu. Jadi tak boleh. Dalam Islam, nak talfik mazhab pun, mesti mazhab itu adalah mazhab yang diterima. Sebagaimana talfik mazhab kita kata tadi, tak boleh. Bukan mudah. Dan contoh kita sebut, boleh tak saya sebagai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, contoh, sedangkan orang lain mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sentuh perempuan batal tak? Tak batal. Syafi'i sentuh perempuan batal tak? Batal. Saya bawa seorang wanita, ataupun saya bawa isteri saya suruh dia bawa isteri dia, jom kita main sentuh isteri kita ramai-ramai. Sentuh-sentuh, jom kita sembang isyak sama-sama. Sedangkan dia tak batal. Kerana apa? Dia memang mazhab Ahmad bin Hanbal, Hanbali memang tak batal. Tapi orang yang Syafi'i tadi batal. Sebab apa? Sentuh perempuan batal. Nak talfik mazhab. Apa keperluannya? Saja aja ustaz. Tak ada keperluan. Maka tak boleh. Macam tu juga isu contoh anjing. Katalah orang tu mazhab Syafi'i, jom kita talfik ataupun taklid mazhab lain. Kan ada mazhab Maliki kata boleh peluk, boleh cium, tidak berdosa.
Di mana keperluannya? Lain kalau dia itu sebagai seorang polis yang mesti jaga anjing. Anjing ini di antara sebagai untuk senjata ataupun untuk memburu mangsa. Maka di situ ada keperluan. Macam polis kan, ada anjing polis kan. Jadi mesti ada polis yang jaga. Dia tu ditugaskan untuk menjaga anjing. Dekat situ ada keperluan tak? Boleh. Kalau dia nak taklid mazhab lain pun boleh. Tapi kalau tak ada keperluan, tiba-tiba jalan, jom kita mai takat gambar selfie dengan anjing. Tak ada keperluan. Sedangkan dia mazhab Syafi'i. Tadi saya mazhab Abu Hanifah, talfiq ataupun taklid. Maka haram, tak boleh. Taklid ataupun takfid seperti ini adalah bil hawa. Kerana tidak ada keperluan. Tidak ada sesuatu yang menyuruh. Contoh saya kata, pergi pasar malam. Selepas sembahyang maghrib, saya pun pergi pasar malam. Sentuh perempuan, sentuh apa, datang sembahyang jadi imam. Ustaz, tadi saya nampak macam Ustaz beli barang, pegang semua. Tadi saya memang pegang pun. Tak batal ke? Tadi saya bermadhab, taklid madhab Ahmad bin Hanbal. Tak boleh tuan-tuan. Kerana apa? Bukan keperluan. Yang dimaksudkan keperluan sebagaimana disebut seperti di Mekah yang tak boleh dielakkan. Kalau setakat nak shopping pergi kedai macam tu, tidak ada keperluan. Maka tidak boleh kita senang-senang nak taklid mazhab lain. Senang-senang nak talfiq mazhab. Kadang-kadang orang salah faham. Dia ingat, kan ada mazhab lain kata boleh. Memang ada boleh dan dibenarkan kita taklid. Contoh, kenapa dalam bab zakat kebanyakan fatwa negeri mengikut mazhab Abu Hanifah, iaitu tidak dipanggil qut, makanan asasi, tetapi dengan qimah, dengan nilai. Contoh dalam mazhab Syafi'i, kalau nak keluar zakat fitrah, mestilah dengan makanan asasi. Kalau orang Arab, dia makan gandum, makan roti, itu asalnya daripada gandum, maka zakatnya adalah gandum. Kalau orang kita makan nasi, asal daripada beras, mesti zakat beras. Kenapa tak ikut mazhab Syafi'i? Zakat dengan beras. Mana keperluannya nak talfiq ataupun taklid mazhab lain? Itu mazhab Abu Hanifah. Keperluannya, sekiranya Pak Imam ni diwajibkan mengikut mazhab Syafi'i dalam bab menerima zakat, mesti bil qut, makanan asasi, tentulah setiap masjid kena sewa kontainer. Sebab apa? Beras. Setiap seorang berapa kilo? Kalau satu kampung tu kena 100 keluarga, berapa tan Pak Imam nak angkut? Pak Imam pula jenis tua, patah pinggang nak angkut semua. Jadi dekat situ ada keperluan, maka dibenarkan taklid mazhab lain, ambil pandangan lain kerana di situ ada keperluan. Contoh lagi, bila naik angkasawan, mana tahu surah Al-Hidayah ni kan, menganjurkan program lawatan 3 hari 2 malam ke angkasawan, naik ke langit, angkasa. Boleh tak? Tak apa. Mengajar macam mana nak sembahyang dekat angkasa, kiblatnya menghadap ke mana, cara ambil wuduknya macam mana. Macam mana nak wuduk? Nak ambil tanah naik ke langit? Nak ambil air naik ke langit? Kita boleh taklid ataupun talfiq. Kita boleh pegang mazhab yang menyatakan boleh dengan cermin, kerana dia daripada tanah ataupun daripada kayu ataupun daripada batu. Itu Abu Hanifah. Di situ dibenarkan. Sekiranya ada keperluan. Maksud saya, kalau kita dah ada kat sana, tak ada bahan untuk kita berwudu, maka dibenarkan. Itu dalam bab yang dikatakan talfiq ataupun taklid mazhab. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam bab tayamum, mestilah tanah yang ada debu. Ini mazhab Syafi'i, suci. Kalau Abu Hanifah, fatayammamu min, iaitu min dekat situ kulliyah, iaitulah ma zahara minal ard, apa je yang zahir di atas muka bumi.
tanah, batu, pokok, boleh jadikan sebagai tayamum. Ini adalah pandangan Abu Hanifah. Jadi dalam Islam memang kita iktiraf 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4-4 ni dia iktiraf. Dan 4-4 ni betul. Boleh kita nak ikut mana satu. Tidak diwajibkan mesti Syafi'i, tidak. Tidak ada dalil menyatakan orang Melayu mesti Syafi'i. Tak ada. Tapi dekat situ ada syarat. Sekiranya seorang tu pegang mana mazhab, maka dia kena ikut mazhab itu. Kalau nak taklid, nak talfiq mazhab, mesti ada syarat dia. Tak boleh dengan suka-suka nafsu kita buat tukar-tukar macam kita sebut tadi. Letak tangan nak tukar bila-bila nak tukar. Sekejap Imam Ahmad, Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, tukar-tukar. Tak boleh. Dia kena ada keperluan, ada hajat, ada daruriyah, baru dibenarkan dalam Islam. Jadi dalam bab tayamum pun begitu. Dalam bab tayamum mazhab Syafi'i, itulah. Ada soalan? Jep. Okay. Di antara syarat nak talfid ataupun taklid mazhab lain, sebab itulah saya buat contoh, pergi haji, sebelum ini di antara tabung haji, muzakarah tabung haji menyatakan kita taklid mazhab lain. Timbul isu kat situ, kalau taklid mazhab lain, maka dia kena ikut mazhab itu. Kalau bab wuduk, daripada kesemuanya bab wuduk. Maksudnya kalau katalah taklid Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu Hambali. Bila kata saya taklid mazhab Imam Ahmad bin Hambali, maka wajib madmadah wa istinsyaq. Masukkan air dalam mulut, ke mumu, dan masuk air dalam hidung dan keluarkan balik semula. Dalam mazhab Syafi'i, sunat. Tak buat sah. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hambali, wajib. Jadi kebanyakan orang bila dia kata saya taklid mazhab Ahmad bin Hanbal, dalam bab sentuh perempuan je. Dalam bab ni dia tak buat, maka berlaku kecelaruan. Jadi muzakarah tabung haji, dia pun tak perlu taklid mazhab, tapi pegang dalam mazhab Syafi'i juga, ambil pandangan yang lemah. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Satu pandangan kata sentuh perempuan batal, bin nafsu, dengan nafsu ataupun tidak bernafsu, batal. Pandangan yang kedua menyatakan sentuh perempuan bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Jangan tanya pula, Ustaz macam mana nak tahu bernafsu? Tengoklah sendiri. Jadi bernafsu batal. Itu kaedah dia. Katakanlah dia nak tukar mazhab, dia kena ikutlah macam tadilah. Macam tadi dalam bab, kata ada bab najis. Bab najis dia nak ikut Imam Ahmad, maka kena buka list lah. Kena buka mazhab Imam Ahmad. Bab najis, macam mana Imam Ahmad bab najis? Dia kena ikut mazhab. Dalam bab najis, semua najis Imam Ahmad Hanbal macam mana? Maka dia kena ikut. Cara samak pun Imam Ahmad kena ikut macam tu. Okey. Saya sebut contoh bab sentuh anjing kan. Dalam mazhab Imam Ahmad, hadis dalam ni sebenarnya kita dah ada ni, idza dubighal kal fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an marat wa fi lafzin muslim awwaluhun biturab atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di kalangan kamu, hendaklah kamu membasuhnya 7 kali. Dalam riwayat Imam Muslim sebut, pada awalnya hendaklah dibasuh dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi perbahasan ulama, hadis itu sebut apabila dijilat. Semua ulama sepakat menyatakan air liur anjing adalah najis.
sepakat ulama menyatakan air liur anjing adalah najis. Baik Maliki, baik Abu Hanifah, baik Syafi'i, baik Imam Ahmad bin Hanbal. Air liur anjing najis. Ikhtilafnya kat mana? Tubuh. Sebab dalam hadis sebut jilat, bukan sentuh. Imam Syafi'i kata sa'iril jasad, seluruh tubuh badan. Bulu dia ke, ekor dia ke, kepala dia ke, gigi ke, lidah ke, semua najis. Cuma ada sebahagian menyatakan kalau dengan syarat salah satu daripadanya basah ataupun duduk basah. Kalau duduk kering tidak. Okey, itu mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, Maliki hanya air liur saja. Boleh nampak? Air liur saja. Jadi katakanlah dia kata saya nak taklid mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia kena tahu yang tak najisnya sentuh badan dia. Adapun air liur dia najis. Dan nak taklid pula ada syarat, mesti ada keperluan. Ustaz, keperluan Ustaz apa dia? Selfie. Satu keperluan ke? Tuan-tuan. Kalau definisi itu satu keperluan, ya. Tapi kalau bukan, maka haram. Kalau setakat nak bergambar ataupun, tu bukan. Tapi kalau satu keperluan, contoh, satu keperluan. Polis, ya ke satu keperluan. Kerana itu adalah satu tanggungjawab untuk menjaga keselamatan. Maka dibawa anjing. Bukan suka-suka nak pegang, nak peluk, bukan. Walaupun nampak dia gosok ke apa ke, kerana itu adalah keperluan. Nak jaga anjing itu supaya dijinak apa semua, kena buat macam tu. Maka satu keperluan. Dan dia pula diamanahkan untuk jaga. Dan anjing ini untuk memburu dan sebagainya. Menangkap musuh dan sebagainya. Maka itu adalah satu keperluan. Kalau definisinya satu keperluan, keadaan wakil itu adalah satu keperluan, maka bolehlah talfik ataupun taklid mazhab lain. Dan bila taklid mazhab lain, kena ikutlah mazhab itu. Ni tiba-tiba tak tahu apa-apa, ada mazhab lain kata boleh sentuh, jom kita sentuh ramai-ramai. Maka tidak memahami fiqh Islam. Di antara jahilah, al-jahilatu fi qarnil 20. Jahiliah pada abad yang ke-20. Di antara salah satunya jahil terhadap fiqhul Islami. Maka lahirlah ideologi Islam liberal. Daripada ideologi Islam liberal inilah dia cuba mempertikaikan, cuba nak menyalahkan, cuba nak menyesatkan dan sebagainya. Cuba nak kononnya nak menuntut kebebasan. Bebas dari segi mazhab, bebas daripada pelbagai, nak sama rata dan sebagainya. Mempertikaikan hukum Allah. Anak lelaki, anak perempuan, kenapa dah harta pusaka, anak perempuan dapat satu, anak lelaki dapat dua. Sedangkan Allah menyebut, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazin unsayain. Allah mewajibkan, Allah menetapkan anak lelaki mendapat dua berbanding anak perempuan satu. Allah tetap. Petikai pula tentang hukum perkahwinan poligami. Kenapa lelaki boleh poligami, kami tak boleh ke? Tuan-tuan tak pening ke balik-balik rumah tunjuk borang, bang tolong isi, saya nak poligami? Pening kepala bang, tuan-tuan. Isteri bagi borang dia nak poligami. Sebab apa? Kena sama rata. Jadi sedangkan Allah sebut fankihu ma tabadakum minan nisa masna wa sula wa ruba'. Kawinlah wanita-wanita yang kamu kehendaki 2, 3 dan 4. Kalau tak mampu, kamu takut, maka tak berlaku adil, maka ambil satu. Jadi dasarnya dibenarkan. Ada syarat dah. Cuma ni dia menentang secara total, secara itlak. Tanpa ada, sebab tanpa ada terkecuali. Maksudnya menentang keseluruhannya hukum itu, maka ini adalah di antara kejahilan dalam fiqhul Islami. Lahirlah benda-benda yang liberal ini. Itu kita takut. Kita sambung hadis yang seterusnya dalam bab tayamum. Hadis yang kedua, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala ba'athani an-nabiyyu fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a
fatamarraqtu fi sa'idi kama tamaragad dabbatu thumma ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dhalik faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masahal shimala 'ala al-yamini wa zahira kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaih wa lafzu li Muslim wa fi riwayatil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajahahu wa kaffaihi. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang masuk Islam awalin di Mekah, dan dia di antara orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diazab, diseksa dia oleh kufar musyrikin dan dibunuh keluarga dia. Yasir disula dibunuh, isteri dia dibunuh. Dia untuk melepaskan dirinya, dia menyatakan aku beriman selain daripada Tuhan Muhammad. Maksudnya aku mengingkari, aku kufur kepada Tuhan Muhammad, sedangkan hati dia tetap beriman kepada Allah. Lepas tu dilepaskan, dijumpa Rasulullah, diceritakan kisah dia. Jadi Ammar bin Yasir ni adalah sahabat di antara yang Allah uji ketika dia menerima Islam pada peringkat awal. Telah mengutuskan saya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan saya pada satu keperluan, iaitu ada satu urusan, maka aku kena junub. Maksudnya dalam keadaan musafir itu aku berjunub. Tapi saya tidak mendapati air bagi mandi junub. Maka saya berkubang dan berguling. Maksudnya dia dekat padang pasir tu. Zaman dulu kalau musafir, tengah-tengah jalan tu tak ada R&R. Tak ada hotel, tak ada R&R, tak ada. Dia tengah padang pasir gitu je lah. Jadi bila dia junub, nak sembahyang, dah sampai waktu dia contohnya, tak ada air. Maka dia pun guling macam binatang. Guling, kata guling di tanah berdebu, semacam berguling-gulingnya binatang. Lalu saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya sebutkan kepadanya apa yang telah berlaku itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja cukup bagimu berbuat dengan kedua-dua tangan begini. Kemudian beliau memukul dengan dua tapak tangannya ke bumi dan pukulan yang satu, maksudnya sekali je. Kemudian menyapu akan tangan kirinya atas tangan kanan dan belakang dua tapak tangannya, kemudian muka. Bersetuju atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Itu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah lafaz Muslim. Dan dalam riwayat Imam Bukhari menyatakan, dan ia memukul dengan dua tangannya ke bumi dan menghembus pada kedua-duanya. Kemudian menyapu dengan dua tapak tangannya akan muka dan dua tapak tangannya. Hadis ini menceritakan berbeza sedikit daripada mazhab Syafi'i. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, walaupun beliau adalah mazhab Syafi'i, beliau meletakkan hadis ini juga. Kerana hadis yang ini dengan hadis bawah ini yang kita baca ni ada perbahasan. Nanti kita baca hadis yang ni baru kita bahas di antara dua hadis. Hadis yang bawah ini diriwayatkan Ibnu Umar, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammamu darbatan, darbatun lil wajh wa darbatun lil yadaini, rawahul Darul Qutni wa sahu a'immatul waqfahu. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kerana Abdullah sahabat, Umar pun adalah sahabat. Telah bersabda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, tayamum itu ada dua tepukan. Yang pertama tepukan untuk wajah
Dan yang kedua, tepukan untuk menyapu kedua tangan. Diriwayatkan oleh Darul Qutni, disahihkan oleh Imam. Hadis yang pertama kita dengar, Ammar Yasir dia kata, Nabi SAW utuskan dia ada satu keperluan. Dalam musafir dia tu, didatangi junub. Tak ada air. Jadi dia tak tahu nak buat macam mana, dia mandi pasir. Seperti kadabah, seperti binatang, maksudnya guling-guling atas padang pasir. Bila dia macam tu, dia balik jumpa Rasulullah, diceritakan keadaan dia, apa yang dia buat. Nabi kata sepatutnya kamu buat macam ni. Rasulullah pun tepuk. Sekali saja. Darbatan wahidah. Tepuk sekali je. Di mana dalam riwayat Ammar Yasir ini, darbatan wahidatan. Tepuk sekali je. Yang pertama tepuk sekali. Yang kedua pula, sapu tangan dulu. Lepas tu sapu muka. Hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni, tepuk 2 kali, sapu muka dulu, baru sapu tangan. Yang mana lebih hampir kepada sunnah? Okay, perbahasan ulama. Yang pertama sekali, kita rujuk pada Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu sebut, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Famsahu biwujuhikum. Allah mulakan dengan basuh wajah kamu dulu. Famsahu biwujuhikum. Sapulah, bukan basuh, sapulah wajah kamu. Dan aydikum, tangan kamu. Al-Quran ini menyebut yang mana dulu? Wajah dulu, kemudian tangan. Maka orang yang memulakan wajah dan tangan itu lebih kuat. Cuma dekat situ ikhtilaf ulama, adakah tertib itu wajib ataupun tidak? Kalau dalam bab wudu, Imam Syafi'i kata wajib. Tertib. Tertib ni maksudnya turutan. Tak boleh mula dengan kaki dulu, baru muka, tak. Imam Syafi'i kata wajib. Tapi Abu Hanifah kata tak. Dalam bab ini pun ia ada ikhtilaf ulama. Ala kulli hal, kita kata siapa yang ikut nas Al-Quran itu lebih hampir, iaitu mulakan dengan tangan. Cuma ikhtilaf, adakah tepuk 2 kali? Dalam mazhab Syafi'i kata 2 kali. Abu Hanifah kata sekali je. Imam Ahmad bin Hanbal kata sekali. Hanbali kata tepuk sekali je. Okay. Imam Syafi'i 2 kali. Tepuk dekat sini, sapu, tepuk tempat lain untuk tangan. Okay. Dalam hadis Ammar Yasir pula, hanya pergelangan tangan sahaja. Imam Syafi'i sampai ke hujung lengan. Okay. Hadis, nanti kita akan jumpa hadis yang mana Nabi SAW sebut sampai ke hujung. Imam Syafi'i berpandangan dengan hadis yang menyatakan sampai ke hujung lengan. Imam Ahmad bin Hanbal hanya sampai sini je. Abu Hanifah sampai ke siku. Dikiaskan kepada ayat wudu. Itu Abu Hanifah. Okay. Hadis, kita baca hadis lagi. Hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillah wal yumissahu basharatahu. Rawahul Barzaru wa sahahu Ibnul Qattan, walakin sawwabad Darul Qutni irsalahu wa Tirmidzi an Abi Dzarrin nahwuhu wa sahahu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah itu
air sembahyang bagi orang Islam. Maksudnya boleh menggantikan air. Dan jika tiada didapati air 10 tahun sekalipun, maka apabila didapati air, hendaklah takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dan hendaklah sentuhkan air itu akan kulitnya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dan Darul Qutni menyatakan hadis ini adalah hadis mursal. Dan Imam Tirmizi menyatakan hadis ini adalah sahih. Hadis mursal ni apa dia tuan-tuan? Hadis mursal ni di antara dalam hadis-hadis mardud. Sebab apa? Sukut asnad. Sukutul asanid. Disebabkan terputus ataupun terputusnya sanad. Mursal ni apa dia? Mursal ni hadis diriwayatkan, contohnya daripada Muslim, sampai daripada syekh dia, daripada tabi'in, daripada tabi'in, terus kepada Mus'ad bin Musayyid. Mus'ad bin Musayyid ini, dia adalah tabi'in. Tabi'in ditemu Rasulullah tak? Tabi'in ni orang yang tak pernah bertemu Rasulullah. Kalau sahabat bertemu Rasulullah. Tabi'in ni orang yang bertemu sahabat, tak bertemu dengan Rasulullah. Orang yang tak sempat bertemu dengan Rasulullah, maka dinamakan sebagai tabi'in. Jadi tabi'in ni tiba-tiba, contoh tabi'in namanya adalah Mus'ad bin Musayyid. Mus'ad ini adalah tabi'in. Tiba-tiba dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat hadis seolah-olah dia ni bertemu dengan Rasulullah, sedangkan dekat situ dia tak pernah jumpa Rasulullah. Dekat situ dia sebenarnya mengambil hadis daripada sahabat, tapi dia tidak menyebut nama sahabat itu. Maka di situ adanya putus sanad. Bila ada putus sanad, bila putus pada dekat sahabat, dinamakan mursal. Mursal ada dua hukum. Boleh diterima, boleh menjadi ditolak. Pandangan ulama yang menyatakan boleh diterima kerana dalilnya adalah sahabat kulluhum udul. As-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat adalah adil. Maka mana-mana nama sahabat Ali ke Abu Bakar ke, semuanya diterima. Jadi walaupun dia tak sebut nama sahabat, tetap diterima hadis itu. Ulama yang menolak, dia kata dikhawatiri orang yang dihazaf itu, tabi'in yang dihazafkan itu bukan sahabat. Takut tabi'in tu diambil daripada tabi'in juga. Bukan diambil daripada sahabat, diambil daripada tabi'in juga. Tapi tabi'in itu bukan dijamin sebagai udul. Mungkin dia itu fasik dan sebagainya. Maka dekat situ ditolak kerana putus sanad. Jadi ala kulli hal, Imam Tirmizi menyatakan hadis ini adalah sahih. Dekat sini hadis ini menceritakan tentang air, tanah. Bila tidak ada air, tanah boleh menggantikan. Walaupun tempoh selama 10 tahun. Walaupun tempohnya selama 10 tahun. Agak-agak berlaku tak? Wallahu alam. Wallahu alam. Kita tak tahu. Macam kita sekarang ni berlaku pencatuan air tu kan. Tu mungkin 2-3 hari. Dan tak mustahil. Itu adalah kuasa Allah. Allah boleh meletakkan sesuatu yang Allah kehendaki. Cuma dari segi hukumnya, walaupun 10 tahun bertayamum boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat, itulah, tidak ada air. Dan syarat yang dikatakan tidak ada air, yang pertama sekali, mestilah selepas tolak, mencari. Jangan kita kata, Ustaz ajar kata tak ada air, boleh tayamum. Dia pun buka pipe, air tak ada lah. Dia pun pergi kat belakang rumah, dia tepuk. Kenapa tak ambil wuduk dengan, tak ambil wuduk, tayamum? Air tak ada. Bila cek-cek rupanya tak bayar bil. SAJ datang potong. Rumah dia je yang tak ada. Tak boleh. Tak sah solat dia. Kenapa? Kerana air ada, rumah dia je yang tak ada. Tak boleh tayamum. Dia kena cari. Cuma dalam perbahasan ulama' ada perbahasan berapa jarak yang perlu dia pergi cari. Itu ada ikhtilaf ulama'. Ada menyebut berapa masahah.
Bapa ada yang kata 2 marhalah dan sebagainya, itu ada ikhtilaf ulama. Ala kulli hal, dia kena cari dulu. Zaman sekarang macam mana pula? Kalau zaman dulu jalan kaki, zaman sekarang naik kenderaan. Jadi perbahasan ulama, sekiranya kampung dia tak ada, qaryah dia tak ada, maka dia boleh. Dan di situ sekiranya dia ada air ada, tapi untuk mencukupi keperluan harian dia, contohnya minum. Kalau dia guna untuk ambil wuduk tak cukup, maka boleh dia tayamum. Untuk mencukupi dia saja. Dibenarkan. Ada soalan? Yep. Antara? Okey. Angkat hada kecil ataupun hada besar boleh ganti kepada tayamum. Kalau kita dengar hadis Ammar tadi, yang guling-guling tu dekat atas pasir tu, mandi pasir tu, di junub. Kalau kita dengar hadis hadis yang awal tadi tu, kita dengar hadis bawah ni, dia boleh menggantikan wudu. Boleh. Secara sama. Mandi wajib ke, wudu ke, sama. Ada hadis yang lain di mana 2 sahabat musafir. Dalam musafir tu takdir Allah dua-dua junub. Yang ni Ammar seorang, hadis ni Ammar seorang yang junub, diguling-guling seorang. Hadis lain 2 musafir, dua-dua junub. Satu tayamum. Satu lagi tayamum dan guling-guling atas padang pasir. Mandi pasir. Kerana junub. Lalu duduk jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi tahu yang tayamum itu telah menepati sunnah Rasulullah. Dan memadai dengan yang Nabi buat. Jadi memadai dengan kita tayamum je, tak payah guling atas pasir. Jadi dua-dua boleh digunakan. Ada soalan muslimat? Yep. Okey. Okey, passion dia kan. Okey. Itu keperluan tak? Keperluan kan, tugasan dia kan. Maka bolehlah. Yang kita sebut tadi tak ada saja-saja nak selfie. Tapi kalau keperluan, memang dia nak membantu anjing itu dalam keadaan sakit, membantu dia, termasuklah anjing melekat. Katalah kita jumpa anjing, dia melekat dekat pintu grill ke, apa ke, lekat kepala dia. Kita nak pergi tolong pegang, boleh. Tidak ada masalah. Kerana itu adalah keperluan. Sebenarnya anjing ni, dia bukanlah binatang yang dilaknat dan dihina oleh Allah SWT, bukan. Tapi dia adalah binatang yang diuji oleh Allah SWT pada kita. Anjing di antara binatang yang kita dengar dalam surah Al-Kahfi, dia orang bersama dengan orang beriman. Sebagai mufassir menyatakan anjing ni juga masuk syurga sama. Dan anjing juga dengan sebab dia, Allah memberikan rahmat dan Allah mengampuni seorang wanita pelacur masuk syurga. Dengan anjing. Beri air kepada anjing minum, seorang wanita pelacur ini, Allah mengampunkan dosa dia, Allah takdirkan dia syurga dengan sebab itu. Jadi anjing itu bukanlah satu binatang yang mesti kita kena bunuh dia, mesti kena menganiayai dia, bukan. Tapi dia ada hukum dalam Islam. Ada fiqhnya. Kalau kita sentuh dia dalam mazhab Syafi'i, kalau dia basah salah satu daripadanya ataupun dua-dua basah, maka najis mughalladhah. Tapi kalau ada keperluan, kita boleh taklid mazhab ataupun talfiq pada mazhab yang lain dengan sebab keperluan. Maka dibenarkan kalau ada keperluan dekat situ. Macam saya sebut contoh tadi lah. Kiaskanlah. Sama ada kita memburu ke. Kalau zaman dulu dia memburu, dia guna anjing. Ataupun dia sebagai kerjaya dia memang doktor bahagian haiwan. Jadi mungkin macam-macam haiwan nak bantu. Tak semestinya nak bantu manusia, bantu haiwan pun boleh. Kalau kita dalam hadis tu menceritakan di mana
wanita berikan air kepada anjing pun dapat syafaat, maksudnya dengan itu dapat rahmat masuk syurga, apatah lagi mengubat anjing. Mengubat dia. Ni kalau beri air, ni kalau mengubat lagilah lebih. Maka tidak ada masalah. Kalau dia nak bermazhab Syafi'i, dia tak nak taklid mazhab lain, kena samaklah. Kalau dia taklid mazhab lain, dia kena ikut hukum mazhab tu lah. Tu kena tahu dia ikut mazhab mana. Dia tu kena tahu dia nak ikut mazhab mana, dan kena belajar lah mazhab tu macam mana. Dalam segi najis macam mana. Katalah dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal, dia kena tahulah Imam bin Hanbal ni najis ni kat lidah, air liur. Sakat pegang basah ke dia, kita basah, dia basah pun tak ada apa, asalkan kulit. Tak apa, peganglah, tak ada masalah. Jadi kita tahulah yang mana satu kita nak ikut, biar jelas macam tu. Ni tak tahu mazhab mana ustaz, saya yang tahunya orang kata sentuh tak najis. Tak tahu mazhab mana tak boleh, dia kena jelas macam tu. Ayo. Contoh dekat Mekah. Okey, Mekah. Nak keluar tawaf, kita nak taklid mazhab. Adakah kita ambil wuduk ni tadi dengan mazhab Syafi'i sampai dekat tawaf baru kita taklid, ataupun kita dah siap-siap mengikut mazhab Imam Ahmad? Okey. Soalan itulah di antara fatwa ataupun muzakarah tabung haji, dia tukar. Sebelum ini ada pandangan menyatakan taklid mazhab. Bila taklid mazhab, dia kena ikut daripada awal dari segi wuduk dia. Wuduk kena ikut Imam Ahmad, batal pun kena ikut Imam Ahmad. Dia kena ikut mazhab itu. Jadi menjadi masalah kat situ, ada orang awam yang dia tak faham. Dia tak tahu ambil wuduk Imam Ahmad macam mana. Dia tak tahu yang madha istinsyak tu wajib. Bila macam tu, muzakarah tabung haji, dia buat keputusan tak payah taklid mazhab lain, pegang mazhab Syafi'i juga, cuma ambil pandangan yang lemah, iaitu sentuh dengan bernafsu baru batal. Sentuh dengan nafsu lah. Kalau setakat sentuh tangan tak apa kot, tapi abang jom pegang tempat yang strategik, memang batal lah. Sentuh tempat strategik, kita pun pergi tarik tempat yang macam tu, batal lah. Kalau setakat pegang tangan, pegang tu sikit-sikit, tak apalah, sentuh sikit, tersentuh bijak kaki dan sebagainya, memang tak ada nafsu lah, tak ada syahwat. Maka pandangan Syafi'i yang lemah menyatakan tak apa. Jadi bolehlah daripada awal kita mazhab Syafi'i, semua Syafi'i. Itu lebih bagus. Itulah muzakarah tabung haji, dia kata macam tu. Ustaz, habis sebelum ni yang kita tak tahu, Allah akan ampunkanlah. Itu kaedah dia. Hadis yang ke seterusnya, boleh? Hadis yang kelima dalam bab tayamum. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala kharaja rajulani fi safarin wa hadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiba wa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahadahuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'idul akharu thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa ajza'atka salatuka wa qala al-akhari laka ajrun marratain. Rawahul Abu Daud wan Nasa'i. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, katanya telah keluar dua orang lelaki dalam musafir, maka datang waktu sembahyang, padahal tiada serta kedua-duanya air. Maksudnya dia tak ada bekalan air untuk ambil wuduk. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci, lalu sembahyang, kemudian mendapati air di dalam waktu itu. Lalu seorang daripada keduanya mengulangi sembahyang dengan wuduk, dan yang satu lagi tiada mengulanginya. Kemudian kedua-dua orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lalu menceritakan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang tiada mengulangi sembahyang, tidak telah berbetulan engkau, maksudnya betul lah apa yang engkau lakukan, engkau dengan jalan hukum syarak, dan memadai bagiku sembahyang engkau itu. Dan berkata juga kepada yang seorang lagi, iaitu yang mengulangi solat sembahyangnya, bagi engkau pahala 2 kali, iaitu sekali sembahyang dengan ia tayamum dan sekali sembahyang dengan berwuduk. Okay, hadis ni menceritakan tentang apabila seorang tu tak ada air. Inilah dalam bab wuduk lah. Yang hadis Ammar tadi berkaitan tentang junub. Hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri ini berkaitan tentang wuduk. Maksudnya dua-dua boleh. Junub ataupun wuduk. Hadas besar ataupun hadas kecil. Maksud hadas besar ni batal wuduk lah. Hadas kecil, hadas besar ni junub, hadas kecil ni adalah batal wuduk. Jadi dua orang musafir tak ada air, dia tayamum. Habis sembahyang, masih ada waktu lagi jumpa air. Satu ulang, satu lagi tidak i'adah, tidak mengulangi sembahyang. Jumpa Rasulullah, Nabi kata yang mengulangi memadai, yang tidak mengulangi memadai dan menepati sunnah Rasulullah. Yang mengulangi solat semula dapat 2 pahala. Perbahasan ulama, iaitulah pahala yang pertama pahala fardu. Kerana sembahyang fardu. Yang ulang itu diberi pahala sunat. Jadi kalau tanya, memadai tidak diulangi. Kalau nak ulangi pun, itu dikira pahala sunat sembahyang sunat. Jadi kalau hukumnya, kalau tuan-tuan nak tayamum, ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, mestilah masuk waktu. Dan mesti untuk satu fardu sahaja. Contoh, nak sembahyang isyak, masih waktu maghrib lagi, pukul 7.30. Tak boleh ambil wuduk lagi. Dia kena azan isyak dulu, masuk waktu isyak dulu, baru boleh tayamum setelah mencari air. Kalau tak boleh. Kalau kita ambil awal-awal, tunggu, tak boleh. Tak boleh. Dia kena masuk waktu. Boleh ambil daripada rumah dengan syarat dah masuk waktu. Katalah satu kampung tak ada air. Jadi ambil wuduk dekat rumah, tak apa, dah masuk waktu dah, azan dah. Boleh. Tapi kalau ambil awal, tak boleh. Dia syarat dia masuk waktu. Dan yang kedua, kalau ambil wuduk untuk perkara fardu, hanya untuk satu fardu saja. Contohnya kita ambil tayamum untuk sembahyang maghrib. Tak batal lagi isyak. Nak sembahyang isyak dengan tayamum yang tadi, tak boleh. Tapi kalau wuduk boleh, tayamum tak boleh. Satu tayamum, satu fardu. Dan beberapa sunat. Nak bawa sunat tak apa. Lepas sembahyang maghrib tadi, sembahyang sunat. Beberapa sembahyang sunat tak apa. Tapi beberapa fardu tak boleh. Katakanlah ambil air sembahyang, ambil tayamum untuk perkara sunat, maka tak boleh untuk perkara fardu. Katalah dia ambil wuduk tadi, tayamum tadi untuk tilawah Al-Quran. Mazhab Syafi'i kena ambil wuduk, dia pun tayamum untuk tilawah Quran. Tiba-tiba tilawah khusyuk sampai waktu maghrib. Dia nak sembahyang maghrib, tak boleh. Kerana apa? Niat tayamum tadi tu untuk tilawah Quran. Kena, sebab tilawah ni bukan fardu, bukan wajib. Kena ambil wuduk satu lagi untuk solat fardu. Dan setiap tayamum satu untuk satu fardu saja. Tidak boleh 2 fardu. Ini tayamum. Jadi sekiranya kita tayamum, tiba-tiba kita dapati air itu ada lepas sembahyang. Katakanlah ada perbahasan ulama, sekiranya tak ada air, tayamum, tengah sembahyang hujan. Tengah sembahyang hujan. Teruskan sembahyang. Tapi belum sembahyang lagi hujan. Batal tayamum. Tak ada air, kita tayamum. Tak solat lagi, tak qomat lagi, tiba-tiba ada air ataupun hujan, kena ambil wuduk. Bila sebut hujan, kena ambil wuduk lah.
Maksudnya ada air tu air yang sebab hujan. Jadi bila air tu datang setelah kita solat, maka tak perlu i'adah. Ataupun tengah sembahyang, maka tak perlu i'adah. Tak perlu diulangi. Tapi kalau dah selesai solat, dah habis, baru jumpa air, baru dapat air, tak perlu diulangi. Sebagaimana hadis ini sebut, tak perlu. Nabi sebut orang yang tidak mengulangi itu, Nabi sebut dia telah menepati asabtal sunnata, kamu telah menepati sunnah Nabi SAW. Tak ada masalah, boleh. Ada soalan? Jadi dalam ya. Dia doktor kata tak boleh mandi. Tak boleh sentuh air lah. Okey. Jadi dia ada dua isu lah kat situ. Dia junub satu dan sakit satu. Okay. Yang pertama sekali dalam Quran dia ada sebut wa in kuntum marda au ala safar falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kita dengar ayat tu, zahir ayat seolah-olah dengar maksud dia sekiranya kamu dalam keadaan sakit ataupun musafir tidak dapati air, maka tayamum. Seolah-olah sakit ke, musafir ke, tak ada air baru ambil wudu. Kalau dari segi zahir ayat itu macam tu. Tapi Ibn Abbas mentafsirkan wa in kuntum marda fatayammamu wa in kuntum safaru wa in kuntum safaru falam tajidu ma'a fatayammamu. Sekiranya kamu sakit, maka boleh tayamum. Sakit, boleh tayamum. Sekiranya kamu musafir, tak dapat air. Kalau dalam bab musafir, ada syarat. Kalau sakit, tak ada syarat. Musafir, bila musafir, bukan elah musafir. Elahnya apabila tidak ada air. Jangan kata Allah sebut dalam Quran, safir. Jadi saya musafir, saya boleh tayamum lah. Bukan. Musafir, elahnya bukan musafir. Elahnya, wa illam tajidu ma'a. Apabila tidak dapati air. Maksudnya, musafir ke, hadir ke, mukim ke, dia duduk ke, atau dia tidak musafir ataupun musafir ke, apabila tidak ada air, maka boleh tayamum. Cuma dekat situ, orang musafir ni kebanyakannya tidak dapat air. Kembali pada bab sakit, ada 3 peringkat. Yang pertama, sebab takut hilang roh. Maksudnya, takut mati. Mungkin, sebagaimana kita sebut pernah, peristiwa sahabat setelah dalam satu peperangan, dia cedera. Setelah dia cedera, dia tidur, esok paginya mimpi. Berjunub. Dia junub. Bila dia mimpi malam tu, esoknya paginya dia berjunub. Jadi dia tanya pada sahabat-sahabat yang lain, adakah aku perlu mandi ataupun memadai dengan tayamum? Sahabat yang lain kata, kamu kena mandi. Dia mandi lalu mati. Bila mati, berita ni sampai Rasulullah. Ringkasnya Nabi menyatakan sepatutnya menemui Rasulullah dan dia ni memadai dengan tayamum, ganti kepada mandi junub. Jadi apabila mudarat ataupun sakit itu membawa takut hilang roh, mati, maka dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, takut penyakit itu berterusan. Maksudnya, yang pertama kalau kena air mati. Yang kedua kena air tak mati. Tapi mudarat itu lambat ataupun melebih. Kalau sentuh air, tambah lagi penyakitnya. Dia boleh tayamum. Yang ketiga, kalau kena air, boleh mendatangkan mudarat sampingan. Maksudnya, mungkin kalau dia jahit benang tu akan merekah ke, terbuka, terkoyak ke. Kalau dia bersalin, mungkin dia kan pakai jenis, dia bukan jahit, sekarang dia pakai jenis apa? Macam gam gitu kan, dia tak pakai benang kan. Supaya tak nampak bekas tu. Mungkin, wallah alam lah kalau doktor kata, contoh doktor kata, tak boleh kena air pada tempat tu contohnya. Kalau ni kena rujuk pada doktor lah. Kita
Boleh. Sebab mungkin dia boleh meretas ke apa ke sebagainya, terbuka ke, boleh. Kita tayamum ganti. Maka persoalan tadi sakit. Maka ada Allah sebut tadi, wa in kuntum marda, sekiranya kamu dalam keadaan sakit, maka boleh tayamum. Sakit bentuk macam mana? Ustaz, saya sakit juga ni, sakit hati. Sakit hati tak boleh lah tayamum. Yang sakit tadi yang saya sebut tadi, 3 jenis tadi. Sakit sebab boleh membawa kepada maut, sakit boleh membawa kepada mudarat, sakit sama ada memanjangkan sakit itu. Maksudnya kalau kena air, boleh, tapi lukanya lama nak sembuh. Boleh tayamum. Macam sebut tadi, dia kategori mana? Kategori hilang nyawa ke? Kategori boleh menambah mudarat ke? Kalau menambahkan mudarat, boleh tayamum. Tayamum ganti junub. Tayamum ganti wudu, boleh. Okey, mungkin saya faham macam ni kot. Soalannya, dia dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas, haid ke nifas ke junub? Haid, okey. Dalam bab haid, jangan pergi tayamum, tunggu sampai dia suci dulu. Dah apa? Dah habis haid. Maksudnya dia masuk suci lah. Okey, katalah masa sihat, dia dalam keadaan haid. Bila dia kena cedera, katalah mungkin cedera ke, tak, doktor kata tak boleh kena air ni, kalau kena air bahaya, boleh menambah mudarat. Okey, kata contohnya. Jadi dalam esokannya tak sembuh lagi, kita haid suci, maksudnya habis haid, tayamum ganti kepada mandi wajib. Boleh. Tu saya kata, tayamum ini boleh angkat hadas besar. Tayamum ganti mandi hadas besar. Boleh. Mandi wajib ganti dengan tayamum. Sama ada junub, ataupun haid, ataupun nifas. Katakanlah, dengan syarat yang kita sebut tadilah. Bukan pilihan, bukan pilihan. Pilihan lain. Pilihan ni dia boleh pilih satu. Ni tak. Ini mesti disebabkan demikian, adanya illah, baru dia boleh pilih tayamum. Maksudnya kalau ada mudarat tadi, dia boleh tayamum ganti. Yep. Dalam mandi wajib ke wudu? Okay, kalau dalam mazhab Syafi'i dah ada bezakan sikit. Anggota yang dikatakan anggota tayamum dengan anggota bukan tayamum. Kalau anggota dalam mazhab Syafi'i, kalau bab wudu, katakanlah dia ada 2. Satu luka, hukum luka. Satu lagi hukum jarabah, balut. Ni balut ke tak balut? Luka saja ke luka berbalut? Okey, luka berbalut dia ada hukum lain. Luka, saya sebut dulu, luka yang tak berbalut. Luka yang tak berbalut. Luka itu tak boleh kena air. Dalam mazhab Syafi'i, kalau luka yang tak boleh kena air, dia kena basuh yang bahagian boleh kena air. Dan luka itu di tayamum bagi luka itu, tempat itu. Katalah tangan ni tak boleh kena air bahagian ni. Ataupun kaki. Kaki tak boleh kena air bahagian depan. Maka dia basuh bahagian yang boleh kena. Basuh bahagian ni. Bahagian ini tayamum. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad tak perlu basuh, tayamum saja. Kalau balut, dalam mazhab Syafi'i, sekiranya balutan itu lukanya hanya atas, maka yang dibenarkan sapu atas itu bahagian ni saja, bahagian yang luka saja. Yang bahagian bawah ini kena basuh. Kecuali yang tak boleh buka, macam simen. Itu tak boleh buka. Kalau yang boleh buka balut kain tu, dia kena buka, dia kena basuh yang bawah.
saya buat contoh lah kalau kita kena luka sini kan balut, doktor dia balut atas ni saja ke dia balut semua? Balut semua. Kalau mazhab Syafi'i, kena buka semua, tinggalkan yang atas ni saja. Ada dia punya apa? Macam dia punya kapas penutup semua tu, biar yang atas ni aja. Jadi yang bawah ni kena sapu air. Dan yang tu kena tayamum ganti, tu mazhab Syafi'i. Tu beza di antara yang berbalut dengan tak berbalut. Yep. Macam mana? Okey. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i dia ketika tayamum ataupun wuduk, ketika basuh muka. Sapu muka lah kalau tayamum. Sapu muka. Dan kalau kaedah tayamum dalam mazhab Syafi'i, kaedahnya tepuk boleh ketuk. Dan mazhab Syafi'i tak boleh dia jadi mustakmal. Mazhab Syafi'i dia kena ketuk macam ni. Sebab apa ketuk macam ni? Jangan pasir batu-batu besar. Nanti calar lepas sapu je ada bekas. Jadi boleh tepuk, ketuk-ketuk, sapu. Jangan basuh. Ni panggil basuh. Ni sapu je, sekali jalan je. Okey. Tepuk tempat lain, bukan tempat yang sama. Tepukkan yang kedua, tempat yang lain. Jadi dalam mazhab Syafi'i pun ada mustakmal. Tangan ni kena bagi dua. Separuh-separuh, sama ada macam ni ataupun macam ni. Katalah ambil macam ni, separuh ni untuk belakang, separuh ni lagi untuk bahagian depan. Jadi ni jangan sentuh, ni masih kosong. Ni tak, jangan kena macam ni. Dia macam ni. Jadi yang ni pula barulah ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i akan jadi macam ni lah. Jam buka lah. Dia tak boleh jam, kena buka. Cincin pun kena buka. Lain kalau wuduk dia boleh basuh air, boleh alih-alih. Sebab tayamum dia tak, dia kena buka. Cincin kena buka. Jadi sapu. Jadi jangan kena. Kalau kena dalam mazhab Syafi'i, mustakmal. Dia kena macam tu. Lepas tu ni pun sama. Sampai ke siku lah. Siku. Dia buat macam tu. Ini adalah mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, ni saya buat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tepuk sekali, dah. Ataupun ini Ahmad bin Hanbal, senang. Imam Syafi'i dia agak detail sikit. Tangan pun ada mustakmal, dia tak boleh guna ke semuanya, lepas tu guna lagi, dia jadi dua, dah ada mustakmal. Dia kena bagi dua, bahagian belakang, bahagian depan, bagi dua. Sama ada menyerong macam ni ataupun separuh-separuh. Itu mazhab Syafi'i. Okey, ada soalan lagi? Okey. Itulah kaedah tayamum. Dalam mazhab Syafi'i agak detail sedikit cara kaedah kita bertayamum. Ada pun mazhab lain mungkin dia tidak syaratkan tepuk 2 kali, hanya mendai sekali, dan tangan tidak sampai ke siku. Mazhab Syafi'i sampai ke siku. Ala kulli hal, semuanya benar dan semuanya betul, diterima. 4 mazhab ini adalah diiktiraf. Jadi sekadar itulah pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.